Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Boleh ya? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari kedua kelas Google Meet. Kita masih buat Google Meet sebab saya masih belum ada di Kuantan. Harap ramai lagi yang akan masuk sebab semalam ada yang beberapa orang saja yang join kita. Hari ini saya nak kupas buku Nota Express bahagian esei. Siapa yang ada buku boleh rujuk buku, lebih kurang lah. Lepas tu bila habis Google Meet kita bincang kat sini, awak boleh sambung untuk buat latihan sendiri di rumah. Okey, boleh tunjuk kat saya contoh jawapan ke untuk saya semak. Masa nak tunjuk dalam Telegram boleh, atau nak bagi saya tengok masa kelas bersemuka nanti pun boleh. Okey. So, kita kalau saya tukar paparan ni nampak tak? Okey. Saya ada tukar sikit paparan pada skrin. Kalau awak guna laptop dia terang sikit lah. Kalau guna telefon kena buka besar sikit. Okey. Untuk 1 jam ni kita cuba bincang topik-topik popular soalan esei. Okey, sebelum tu soalan esei ni dia ada 3 jenis. Untuk KSSM ni dia ada 3 jenis. Okey, yang pertama jenis soalan esei yang 4 markah. 4 markah ni boleh tulis fakta saja, atau kemungkinan dia nak juga fakta huraian. Okey, biasanya dia akan bagi contohlah soalan peta Malaysia, peta dunia 4 markah. Dia akan bagi soalan rajah, foto, penyataan, jadual, graf, tak kisahlah apa saja, stimulus. Dia suruh kita nyatakan ciri, nyatakan faktor. Okey, yang memerlukan hanya fakta sajalah biasanya, ataupun sedikit huraian ikut kata tugas, jelaskan ke, terangkan ke. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, jadi kalau 4 markah dalam peruntukan markah dia ditulis 4, so kita boleh bagi 5 ataupun 6 fakta, ataupun kalau nak bagi 3 fakta, 3 huraian pun boleh, lebih. 2 fakta, 2 huraian pun cukup dah. Tapi biasa saya ajar suruh bagi lebih. Okey. Yang kedua, esei yang 6 markah. Okey, esei 6 markah. Esei 6 markah ni dia lebih luas sikit, tapi masih lagi menggunakan fakta dan huraian. Kalau nak bagi contoh pun boleh. Contoh tu dikira sebagai huraian. Kalau 6 markah biasanya kena bagi 3 fakta, 3 huraian, ataupun 6 fakta pun boleh. Okey, sebaiknya ada huraian lah sebab 6 markah tu agak besar. Okey, sejak 2022,
21 lah, 2021 bermula KSSM. Penggunaan rubrik, pemarkahan rubrik ni hanya berada di soalan 8 markah. Dulu 6 markah. So, bila rubrik tu 8 markah, soalan 6 markah dah bukan rubrik, maka boleh buat fakta dan huraian saja. Okey. Perenggan macam biasalah nak buat perenggan. Kalau nak buat point 4 markah tu, saya nak kata boleh tu mudah bagi awak lah. Tapi kalau boleh, tulislah bentuk esei belaka 4 markah ke 6 markah ke. 8 confirm dah kena tulis esei. Okey, tu 6 markah dan 4 markah. Soalan 8 markah, selalunya setiap soalan ada 1 atau 2 soalan 8 markah. Jadi kombinasi soalan yang ada 8 markah ni dia mesti ada 8, 4. 8, 4, 12 kan. 8, 4 mesti ada 8 satu lagi. 8, 8, 16 campur 4, 20. Ataupun 8, 6 kombinasi dia. 8, 6 jadi 14. Ada 6 sekali lagi. Okay, 6, 6, 12 campur 8, 20. Tak tahu yang mana satu. Okay, jadi awak pilihlah soalan yang terbaik, baca semua. Soalan 8 markah ni kena imbak. Kena buat jawapan yang saya ajar imbak. Okay. Paling kurang pun fakta huraian contoh. Kalau tak pandai imbak tak apa. Fakta huraian contoh. Okay. Ataupun yang bagus sikit lagi, fakta huraian contoh. Macam imbak lah juga. Panjangkan. 6 markah tadi tak berapa panjang. 4 markah pun tak berapa panjang. 8 ni cuba bagi all out. Panjangkan markah jawapan dia. Supaya dapat aras 4. Okey. Tengok seterusnya. Tengok soalan-soalan dia. Saya tak tahu soalan apa masuk. Mana tahu yang kita bincang hari ini adalah 1-2 yang kena. Okey. Yang pertama, soalan cuaca. Fenomena cuaca. Mungkin jerebu, mungkin hujan asid, mungkin pulau haba, mungkin kemarau, banjir. Banyak kan? Kalau ada lah soalan macam ni, rasanya markah lah untuk kamu. Nak jawab senang. Tapi kena belajar lah macam mana cara menjawabnya. Contoh dia bagi. Mengapa kan fenomena cuaca di atas sering berlaku di mana-mana besar. KL lah biasanya dia bagi gambar. Dia bagi gambar Kuala Lumpur ke bandar-bandar besar lain. Biasanya soalan esei sekarang pun ada stimulus. Bandar-bandar besar ni maksudnya bandar yang ada bangunan tinggi. Jadi kita bagilah jawapan. Yang katalah ni 4 markah. Contoh ni 4 markah. Mengapa fenomena cuaca ni? Jawab, cara nak jawab esei, bagi dulu intro dia. Fenomena cuaca di atas sering berlaku di bandar besar kerana ataupun sebut terus fenomena jerebu ke, katalah soalan dia nak jerebu kan. Ataupun fenomena hujan asid di atas berlaku kerana terdapat banyak asap kilang ataupun dan asap kenderaan yang mengandungi karbon dioksida dan karbon monoksida. Kalau nak buat 2 ayat, asap kilang karbon dioksida, asap kenderaan karbon monoksida, mungkin dapat 4 markah dekat sini. Pembakaran terbuka. Selain itu disebabkan oleh pembakaran terbuka, iaitu membakar sampah sarak. Membakar sampah sarak secara terbuka. Lagi, manakala pembakaran bahan api fosil juga menyebabkan berlakunya jerebu. Akhir sekali, pembakaran hutan oleh negara jiran, contohnya Indonesia. Buat mudah-mudah je. Kalau tak bagi contoh pun tak apa. Sebab kalau kata soalan ni 4 markah, jawab je. Macam ni. Ada soalan? Ada nak tanya?
Jelas? Ada cikgu. Banyak lagi ni. Jelas. Ada Okey Kalau Okey. ada terus tanya je, tak payah malu. Tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey. Biasanya lah soalan yang akan ditanya, soalan negara kita lah. Hutan hujan tropika atau mungkin hutan monsun tropika atau mungkin hutan konifer atau juga gurun. Okay. Adalah dia kait dengan soalan lain ke dan sebagainya. Okay, kemungkinan-kemungkinan tu Jelaskan kesan penerokaan sumber tumbuh-tumbuhan semula jadi terhadap alam sekitar. Senang ni. Kalau kesan penerokaan ni, senanglah. Ni awak dah tahu ni, kemusnahan habitat flora fauna, kepusahan flora fauna, ketidakseimbangan ekosistem, jadi tanah runtuh, suhu meningkat. Sebelum dia tanya soalan ni, dia mesti tanya soalan lain. Saya tak tulis semua dalam buku ni. Soalan apa dia tanya? Soalan apakah nama hutan dalam peta di atas? Apakah nama jenis hutan dalam rajah ataupun foto di atas? Tengoklah foto tu hutan hujan tropika ke, monsun tropika ke, tapai bakau ke. Okay? Apakah apa dia punya komponen ekosistem, biotik A, biotik ke. Sambil-sambil tu catatlah. Tak faham boleh cari. Okay. Sebelum ada kesan, dia tanya juga apa kepentingan, dia tanya juga lokasi, kat mana ada jenis-jenis hutan ni. Okay. Mungkin guna peta. Baru kesan, baru langkah. Okay. Tengok langkah kat bawah pula. Pemeliharaan, langkah mengekalkan kepelbagaian biologi. Mengekalkan kawasan hutan boleh, kepelbagaian biologi boleh ubah suan. Okay. Samalah mewartakan taman negara, perawatan silvikultur, kita semula, penguatkuasaan undang-undang, menanam semula hutan ataupun membuat ladang hutan, R&D untuk menghasilkan produk alternatif, produk yang berasaskan hutan lah. Ya. Ini kalau contoh 4 markah. Boleh juga jadi 6 markah. Boleh jadi 6 markah juga. Kalau dia kata cadangkan saja ni, biasanya 4. Kalau 6 pun boleh bagi fakta saja, tak perlu huraian. Okay. Kalau cadangkan, berikan, nyatakan, tak perlu bagi huraian. Okay. Taburan penduduk. Mengapakah penduduk Pantai Barat? Kat mana Pantai Barat? Kat Lembah Kelang, kat sebelah Selangor, kat Negeri Sembilan, Melaka, itu Pantai Barat. Perak. Mengapa Pantai Barat sebenarnya Malaysia ni lebih padat? Okay. Kita bagilah bukti dia. Okay. Semenanjung Malaysia, Pantai Barat semenanjung Malaysia lebih padat kerana mempunyai banyak peluang pekerjaan dalam bidang perindustrian. Bukankah? Okay. Ni yang soalan 6 atau 4 Bukan soalan skema rubrik lagi ni. Ni soalan 6 atau 4 dulu. Okay. Selain itu, mempunyai kawasan tanah pamah yang rata dan luas bagi memudahkan membina pertempatan. Okay. Ataupun mudah bina jalan raya. Mempunyai sistem pengangkutan yang baik, jalan raya, jalan kereta api, ada lapangan terbang, ada pelabuhan. Mempunyai infrastruktur yang lengkap, hospital, pasar raya besar. Mempunyai kemudahan pendidikan tinggi, IPT, contoh UN, UKM, memudahkan penduduk ataupun melanjutkan pelajaran. Kalau 6 markah, sambung ayat biar panjang sikit huraian dia. Kalau 4 markah, boleh buat point saja. Okey. Kepadatan penduduk. Okey, kalau tadi padat, katalah dia keluar soalan yang sederhana padat ataupun jarang pula. Pedalaman. Pedalaman ni jarang. Mengapa kawasan penduduk di Sarawak ni jarang? Dia boleh kait pula dengan pedalaman Sabah Sarawak. Okey, disebabkan oleh darjah ketersampaian rendah. Kerana kawasan tu mungkin ada hutan tebal, kerana kemudahan infrastruktur terhad, jalan raya, jalan darat pun terhad. Tak banyak bangunan kerajaan, pejabat kerajaan.
kemudahan asas dia pun terhad, elektrik, air, komunikasi pun terhad. Kawasan dia bergunung ganang, ada hutan tebal, ada sungai. Jadi susah untuk dibina pertempatan ataupun bina pengangkutan jalan raya. Hutan tebal, kos pembinaan dia tinggi. Oleh sebab itulah kawasan tersebut kurang padat. Biasanya dia akan bagi hak padat dengan kurang padat. Sederhana jarang-jarang dibagi. Kadar kelahiran, nombor 6, kadar kelahiran. Kadar kelahiran, kadar kematian, lama juga tak keluar dah. Boleh tengok balik. Mengapa kadar kelahiran sebuah negara semakin meningkat? Ini pun saya dah bincang banyak kali. Dia ada dua. Sama ada kadar kelahiran tu semakin meningkat atau kadar kelahiran semakin menurun. Selalunya kadar kelahiran ni dia akan bagi jadual. Dia tak bagi mudah. Soalan tu jawab je. Dia suruh kita analisis jadual. Jadual yang diberi tu kita kena study, kena analisis adakah dia semakin meningkat atau semakin menurun. Dia pun tanya, mengapa kadar kelahiran seperti dalam jadual di atas? Trend kadar kelahiran seperti jadual di atas. Kalau dia meningkat, okey, ni jawapan dia. Apa dia? Taraf kesihatan semakin tinggi, semakin baik. Apa dia taraf kesihatan? Ada hospital banyak, ada kelengkapan hospital lengkap. Selain itu, amalan gaya hidup sihat seperti menjalankan senaman ataupun makanan yang sihat, seimbang. Teknologi perubatan moden, alat-alat yang canggih, moden, teknologi tinggi lah. Risiko kematian jadi lebih rendah. Dasar kependudukan negara, kita nak bilangan penduduk yang ramai melalui dasar kependudukan negara, melalui kempen, insentif kerajaan bagi pelepasan cukai, boleh tambah. Kadar kesuburan tinggi, mungkin kahwin masa umur muda, kan? Maka kadar kesuburan tinggi, dan faktor agama. Faktor semua agama yang ada di Malaysia ni contohnya menggalakkan bilangan anak yang ramai, umat yang ramai contoh. Jadi menyebabkan kadar kelahiran pun semakin meningkat. Kita tukar kalau katalah dia nak kadar kemahiran semakin menurun pula. Saya nak buat kalau kadar kemahiran semakin menurun. Taraf kesihatan, kita tak boleh kata kalau Malaysia lah contoh kalau kat Malaysia. Tak boleh kata taraf kesihatan makin rendah. Tak boleh buat terbalik. Mungkin kita boleh buat amalan, ni boleh tulis. Amalan perancangan keluarga. Kos hidup tinggi. Bukan taraf hidup, kos hidup tinggi. Boleh buat macam tu juga. Lepas tu wanita berkerjaya. Taraf pendidikan tinggi. Semua tu boleh jadi kenapa orang mempunyai bilangan anak ataupun kadar kelahiran yang rendah. Terbalikkan. Kadar kematian pun boleh jadi kadar kematian tinggi, kadar kematian rendah. Selalunya bagaimana cara ataupun langkah nak mengurangkan kadar kematian. Kalau Malaysia ni tak ada jadi dia akan tanya pasal kadar kematian. Mungkin dia akan tanya negara-negara yang susah lah, yang perang dan sebagainya. Apa sebab kadar kematian semakin meningkat? Apa sebab kadar kematian semakin berkurang? Maksudnya, apa amalan negara tu, kadar kematian negara dia semakin kecil. Contoh, macam ni lah. Pemakanan sihat, taraf hidup dia tinggi. Apa langkah-langkah? Tingkatkan teknologi perubatan. Membawa masuk doktor pakar ke, alat-alat yang moden ke, yang canggih-canggih, alat komputer ke, supaya boleh kesan penyakit, boleh rawat penyakit. Membanyakkan kemudahan kesihatan, banyakkan lagi hospital, banyakkan lagi klinik. Pemakanan sihat, menggalakkan penduduk memakan makanan yang sihat, seimbang, supaya kurang kena penyakit. Meningkatkan taraf hidup, pendapatan tinggi. Bila orang berpendapatan tinggi ni, gaya hidup dia lebih sihat. Biasanya lah berpendidikan tinggi. Dan tingkatkan taraf pendidikan.
Bila ada pendidikan, mungkin dia akan jagalah kesihatan, ataupun dapat kawal penyakit. Semua ni kena tulis dalam bentuk esei. Kalau dia nak 6 markah, boleh tulis huraian. Kalau dia nak 8 markah pun, boleh tulis fakta, huraian, contoh. Beza dia tu je, tengok markah, beza dia. Apa saja soalan, kontrol markah je lah. Kalau contoh dia nak nyatakan tadi tu, tak payahlah sampai 8. Buat fakta saja 4-5 pun dah cukup. Migrasi. Bagaimanakah cara untuk mengurangkan migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar? Macam mana kita nak elak supaya orang luar bandar tu tak pergi ke bandar? Kita pun tulis. Jawapan dia, cara untuk mengurangkan migrasi penduduk luar bandar ke bandar ialah dengan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan di luar bandar. Dan secara tak langsung dapat meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar. Apa wujudkan peluang pekerjaan dia? Boleh tambah kat situ. Tambah kawasan pertanian. Bagi contoh, membuka ladang getah atau kelapa sawit. Memajukan industri dan sederhana di terah tangan, contohlah. Ataupun membuat hasil-hasil kampung lah. Mungkin buat cenderamata mata, terah tangan tadi, mungkin buat alat-alat berasaskan sumber bahan mentah yang ada kat situ, biji besi ke, kalau sumber kayu buat bahan-bahan berasaskan kayu ke, itu industri kecil dan sederhana. Industri makanan ke, menaikkan naik taraf kemudahan infrastruktur, naik taraf jalan raya, naik taraf hospital, ada IPT ataupun pusat pendidikan tinggi, institusi pendidikan tinggi, maka majulah kawasan luar bandar tu. Orang pun kuranglah pergi ke bandar. Lagi menambahkan kemudahan perkhidmatan, ada bank, ada kawasan perniagaan, ada pejabat-pejabat kerajaan. Jadi tak perlu ke bandar lah. Uraikan semua isi-isi ni. Belum nak urai, buat poin-poin dulu kecil, lepas tu sambung ayat dia. InsyaAllah boleh. Piramid penduduk, dia ada banyak kan, awak dah belajar, nanti rujuk balik apa nama-nama piramid yang ada dalam buku teks tu. Progresif lah biasanya dia akan tanya. Biasanya. Ada lagi piramid lain, stabil, terganggu kan. Biasanya tanya progresif. Tengok ciri-ciri piramid progresif. Kadar kelahiran dia, kadar kematian dia. Kalau tak ingat tinggi atau rendah, buat satu kadar kelahiran tinggi, kadar kelahiran rendah. Biasanya dia akan bagi yang betul. Tapi kalau ingat, tulis yang betul terus. Kadar kematian. Kumpulan kanak-kanak ramai. Kumpulan dewasa ramai. Peratus lelaki perempuan hampir sama. Kumpulan penduduk tua ataupun berumur warga emas lah, yang berumur 60 ke atas mungkin rendah sebab kadar kematian tinggi. Itu ciri-ciri. Ada juga dia tanya pasal progresif ni, yang katanya apa peranan kerajaan nak buat bila dia tahu dah piramid penduduk macam tu, kena sediakan apa pada masa hadapan. Contohnya dewasa ramai tadi, ramai orang mati tadi, maka kerajaan kena buat apa? Sediakan perubatan yang lebih baik, sediakan rumah kebajikan orang-orang tua, pekerjaan yang lebih banyak, pusat pendidikan seperti tadika, sekolah pun kena penduduk kanak-kanak ramai. Itu antara langkah-langkah kalau piramid progresif. Baik. Taburan penduduk padat. Ni pun ada dah tadi. Penduduk padat. Biasanya dia akan bagi Lembah Kelang ni. Ataupun kalau dia tanya, selain daripada Lembah Kelang, dia tanya kawasan Felda, Jengka. Dia tanya kawasan Padi, dataran Kedah Perlis. Boleh juga. Ataupun bandar-bandar utama di Malaysia lah. Kena tengok. Kalau padi, kait dengan pertanian yang subur, kawasan tanah pamak. Kalau kawasan pelombongan, Ketih ke,
Bintulu ke, Miri ke, jawapan dia mungkin berbeza. Okey. 11, jelaskan kesan taburan penduduk. Kesan kalau penduduk padat. Apa kesan dia? Persaingan guna tanah. Biasanya dia nak kepada sosioekonomi ni ada positif, ada negatif. Nak letak positif boleh, nak letak negatif boleh. Okay? Terutama kalau dia letak alam sekitar, terus negatif lah. Kalau sosioekonomi, boleh buat positif. Penduduk padat ni boleh meluaskan pasaran ke. Saya buat ni yang negatif. Boleh juga. Persaingan guna tanah, pengangguran, masalah perumahan, masalah sosial, kemudahan infrastruktur yang tidak cukup ataupun terhad. Jadi boleh cerita pasal ni bila ramai sangat orang. Kan? Okay. Tempatan luar bandar, terangkan faktor mempengaruhi pertempatan luar bandar. Luar bandar tu kat mana? Kalau dia bagi peta, tengok kat mana luar bandar tu. Okay? Ataupun dia buat umumnya macam ni. Okay? Faktor mempengaruhi pertempatan tu tanah pamah yang luas. Kalau kawasan tu kawasan Kedah lah. Kelantan lah, padi. Kalau Kemaman, Mersing, pantai yang rata. Pinggir pantai yang rata, luas, panjang. Jaringan pengangkutan yang baik. Ni boleh ambil salah satu. Tadi kalau Mersing, pinggir pantai. Kalau Kedah, tanah pamah. Okay. Ada kegiatan ekonomi apa situ? Mersing, perikanan. Kedah, Perlis, pertanian. Kalau pelancongan mungkin adalah kawasan-kawasan yang tertentu yang ditanya. Okay. Dasar kerajaan pun boleh. Kalau buat dasar kerajaan saja, peranan governance saja pun dah betul lah. Kalau nak tambah lagi bagus. Okay. Lagi, peletakan tapak bandar. Jelaskan faktor peletakan bandar Kuala Lumpur. Katalah dia tanya pasal Kuala Lumpur, bangunan-bangunan di Kuala Lumpur. Apakah faktor menyebabkan bandar Kuala Lumpur ni berkembang ataupun menjadi tumpuan? Ini jawapan dia. Tanah pamah yang rata dan luas, banyak peluang pekerjaan, infrastruktur lengkap, pengangkutan baik, governance. Sama je jawapan lain pun. Lebih kurang sama. Okey, pembandaran. Beragam masalah yang berlaku dihadapi oleh penduduk akibat proses pembandaran. Masih lagi pembandaran, popular soalan pembandaran. Okey. Apa berlaku? Pencemaran udara atau jerebu disebabkan oleh asap kilang dan kenderaan. Pencemaran air disebabkan oleh sisa toksik dari kilang ataupun sisa buangan domestik. Suhu meningkat menyebabkan pulau haba. Apa sebab? Kerana bangunan tinggi, kerana bangunan berkaca konkrit. Okay. Permukaan tanah bertar. Lagi, banjir kilat akan berlaku. Kenapa banjir kilat berlaku? Permukaan tanah itu tertutup bertar tadi, berturak tadi, ataupun sistem peparitan terganggu, sampah sarap. Masalah sosial, berlaku setinggan, masalah jenayah, pecah rumah dan sebagainya, kecurian. Bandar satelit. Bandar satelit ni maksudnya apa? Bandar satelit ni bandar yang mengurangkan kesesakan bandar utama. Bandar yang menyokong bandar utama. Dia duduk di pinggir bandar utama. Contoh, kalau Seremban, bandar satelit dia Senawang. Kalau KL, bandar satelit dia Petaling Jaya. Contohlah. Ya, bandar besar Kuala Lumpur. Bandar pinggir dia Petaling Jaya ke Ampang ke, contohlah. Dia boleh menjalankan fungsi yang sama seperti bandar induk. Apa tujuan dia? Apa ciri-ciri dia? Kurangkan kesesakan. Menyediakan pertempatan ataupun perumahan di pinggir bandar utama. Menyediakan pembenahan infrastruktur. Menyediakan peluang pekerjaan. Menyediakan pusat pentadbiran. Itu antara fungsi bandar satelit. Apa contoh bandar satelit? Banyak ada kan. Kalau di Pahang, Indrama Kota bandar satelit. Kalau di Selangor banyaklah bandar-bandar yang bukan ibu negeri tu, bukan Shah Alam tu, boleh dipanggil bandar satelit. Pelabuhan. Mengapa bandar Pelabuhan Kelang penting kepada pembangunan ekonomi negara? Apa itu bandar Pelabuhan Kelang? Bandar yang ada ekspor dengan import, hantar barang. Untuk urusan perdagangan,
import dan ekspor, menyediakan peluang pekerjaan, mewujudkan bandar baru, mempelbagaikan kegiatan ekonomi, menarik pelabur asing, dan menjalankan ataupun terdapat pemindahan teknologi. Okey. Lagi soalan, bagaimanakah pertempatan bandar dan luar bandar saling bergantung antara satu sama lain? Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Okey, pertempatan luar bandar, dan kalau dia tanya bandar dulu, sebut bandar dulu. Kalau dia tanya luar bandar dulu, sebut luar bandar dulu. Pertempatan bandar memberi sumbangan kepada luar bandar, iaitu bandar menyediakan kemudahan peluang pekerjaan. Contohlah, kita nak ambil bandar dulu. Kalau ambil luar bandar dulu, luar bandar menyediakan bahan mentah. Dia nak hubung kait antara bandar dan luar bandar. Kalau dia kata soalan, apakah sumbangan bandar kepada luar bandar? Baru cerita satu hala. Kalau bagaimana bandar dan luar bandar saling bergantung, boleh cerita dua-dua hala. Bandar boleh, luar bandar boleh. Okey? Boleh Apa luar bandar sediakan untuk bandar? Bahan mentah, tenaga buruh. Apa bandar sediakan untuk luar bandar? Pasaran, institusi pendidikan tinggi, pusat pentadbiran, peluang pekerjaan dalam perindustrian dan sebagainya. Okey. Kalau luar bandar menyediakan kawasan pertanian untuk diekspor ke bandar hasil pertanian tu. Ada kaitan belaka. Okey, sumber alternatif. Air, biogesin, ombak, angin. Selalunya sumber alternatif ni boleh jadi dia akan masuk solar. Dia akan masuk hidroelektrik. Okey, sumber alternatif. Boleh baharu dia panggil kan. Mengapa sumber alternatif penting ataupun sumber boleh baharu ni penting pada masa akan datang? Sebab dia mesra alam, boleh diperbaharui, kos jimat, sebab ada teknologi terkini, kebakaran, kemajuan ekonomi. Okey, dasar kerajaan. Ada orang call pula. Boleh dengar. Boleh Boleh saya sambung? Dengar tak? Dengar cikgu. Okey. Kempen 3R. Okey, kempen 3R ni apa? Recycle, reuse, reduce kan? Ataupun 4R, 5R, tak kisahlah. Yang penting awak tahu apa itu 3R. Ini kita semula. Okey. Boleh cerita kat situ. Kenapa? Bagaimana kempen 3R membantu kelestarian alam sekitar? Ceritalah. Dapat mengelakkan kepupusan, dapat mengelakkan pencemaran, mengurangkan tempat pelupusan sampah, memelihara habitat flora fauna, mengekalkan keseimbangan ekosistem. Okey, teknologi hijau. Kemukakan amalan teknologi hijau. Mungkin keluar lama dah saya sentuh pasal teknologi hijau ni, tapi mungkin susah sikit nak jawab sebab dia tak keluar. Okey. Amalan mesra alam ada. Teknologi hijau ni lebih kurang lah amalan mesra alam. Okay. Penggunaan tenaga alternatif. Contoh penggunaan tenaga alternatif ni untuk teknologi hijau lah. Apa contoh dia? Solar, hidro, tanam pokok, guna kenderaan awam, guna produk mesra alam, berkongsi kereta. Semua tu teknologi hijau. Macam juga teknik-teknik mesra alam juga lebih kurang. Okey. Pengurusan air, sumber tanah. Sumber air atau sumber tanah. Terangkan usaha mengelakkan berlakunya pencemaran air dan tanah. Okey, saya sentuh tajuk ya. Pengangkutan udara. Dalam buku kata 5 tak ada kegiatan ekonomi pengangkutan. Okey, kesesakan lalu lintas saya rasa boleh jawab. Saya nak pergi yang esei rubrik sekejap.
Okay. Nombor 24, peternakan. Mengapakah aktiviti peternakan masih kurang diusahakan di negara kita? Ada pernah sekali dia keluar soalan peternakan juga. Aquaculture pernah keluar, apa halangan-halangan. Halangan untuk petani ataupun pengusaha aquaculture menjalankan aktiviti ekonomi aquaculture. Yang ni, mengapa aktiviti peternakan masih kurang? Masih kurang orang. Macam halangan lah juga. Kenapa? Kerana kurang modal. Nak sediakan kandang, nak sediakan makanan, nak beli anak benih kalau nak ternak ayam ke, contohnya lembu ke, kena modal. Okey. Selain daripada tu, serangan penyakit. Tengoklah soalan tu dia nak ternakkan apa. Teknologi kita masih rendah. Berlakunya pencemaran sumber air. Jadi ternakan tu mungkin akan mati. Buruh pun kurang. Kerana ramai buruh tak nak bekerja dalam bidang-bidang yang peternakan ni. Dia suka kerja di bandar contohlah. Okey. Ataupun boleh juga buat kekurangan tempat untuk peternakan, kekurangan tanah lah. Pelancongan. Okay. Bagaimana ciri fizikal dapat memajukan sektor pelancongan? Ini kalau dia tanya mengapa Malaysia menjadi tumpuan kepada pelancong asing datang. Boleh cerita pasal ciri fizikal. Apa dia ciri fizikal? Yang ekosistem tu lah. Air terjun, gua, pulau, ada banyak spesies flora fauna, hutan hujan tropika, spesies pantai berpasir, pulau dan sebagainya. Okay. Okay. Empangan pun ada ditanya pembinaan. Jelaskan kesan pembinaan, pembinaan empangan ke, lebuh raya ke, memberi kesan kepada alam sekitar. Okay. Lagi, kalau kata perkhidmatan online keluar, mengapa perniagaan di atas talian semakin popular, online sekarang popular? Mudah kan, cepat, kerana kemudahan teknologi semakin canggih. Golongan muda ramai yang IT, celik IT, telefon, hampir semua orang mempunyai telefon pintar. Okay, ada banyak pilihan, tak payah pergi kedai lah semua. Okay, boleh tengok melalui telefon saja. Jadi, perniagaan atas talian ni semakin popular. Bagi sebab-sebab tu. Biasanya, soalan ni ada yang lebih markah dia 6 atau 8. Okay, kita pergi soalan rubrik. Ada lebih kurang 2-13 minit lagi. Okey. Pada pendapat anda, apakah usaha yang boleh diambil untuk memastikan negara bebas daripada masalah jerbu? Tak nak bagi jerbu ni bertambah. Apa kita nak jalankan usaha? Kalau dia walaupun dia kata apakah tapi 8 markah ni, anggaplah dia rubrik. Bagaimanakah pun boleh. Saya cuba buat soalan macam ni lah. Okay, jadi untuk rubrik, biasanya 3 perenggan. Dulu 6 markah. Ni dah jadi 8 markah ni 3 perenggan lah kurang-kurangnya. Buatlah usaha yang boleh diambil untuk mengatasi masalah jerbu ialah mengurangkan pembebasan asap kilang dan asap kenderaan. Kenapa? Kerana asap kenderaan kilang ni mengandungi karbon monoksida dan karbon dioksida. Okay. Bagaimana? Mengurangkan penggunaan kereta. Iaitu dengan cara menaiki angkutan awam ataupun berkongsi kereta. Seperti apa? LRT ke, kereta hybrid ke. Okay. Nak tambah lagi, kilang juga perlu menapis asap. Seperti kilang sawit di Felda Jengka, contohlah. Tambahlah apa-apa saja. Okay. Selain itu, mengelakkan pembakaran sampah sarak sisa pertanian secara terbuka. Saya nak terang ni, bagaimana secara terbuka ni? Biasanya petani selepas ambil hasil pertanian, nak mudah dia bakar je. Jadi asap itu mengandungi metana ke, gas ke, tak kira lah, akan terperangkap ke udara. Okay, yang menyebabkan jerbu. Ataupun
kilang atau kedai tayar ke membakar tayar, menyebabkan berlakulah pencemaran udara ataupun jerebu. Boleh tambah lagi, kalau nak ni jalinkan usaha sama pula dengan negara jiran, boleh juga, ataupun membuat pembenihan awan untuk mengurangkan jerebu ni supaya partikel-partikel asap tu jatuh ke bumi bila kena hujan. Tambah jadikan ayat yang panjang. Guna penanda wacana. Yang kedua, huraikan kepentingan tumbuhan semula jadi pada pembangunan negara. Okey. Kepentingan tumbuhan semula jadi kepada pembangunan negara ialah hutan memberikan sumber pendapatan melalui ekspor. Okey, sumber pendapatan ni macam mana? Mungkin bekerja sebagai pemandu lori balak, pemotong kayu balak, ataupun kayu balak itu sendiri boleh jadikan sebagai ekspor. Jadilah pendapatan negara, jadi pendapatan individu, meningkatkan taraf hidup penduduk kat situ, dapat menjadikan bahan mentah kepada industri pembuatan perabot, rumah dan sebagainya. Bagi contoh nama kayu. Jadi dapat juga membuka bandar-bandar baru seperti Sandakan, membina pelabuhan baru, infrastruktur di jalan raya, mewujudkan kawasan pertempatan. Banyak lagi lah boleh cerita. Letaklah 3 atau 4 fakta dan hurailah fakta tu guna imbak. Dapatlah. Bagilah contoh supaya lekat. Fakta ada, huraian ada, contoh ada. Okay? Letaklah apa saja. Sebenarnya dia nak tengok awak menulis je idea awak tu. Wajarkah kadar kelahiran penduduk Malaysia ditingkatkan? Soalan ini selalulah saya bincang juga. Nak tulis wajar pun boleh. Biasanya awak tulis tak wajar lah. Termasukkan warga asing ni kan. Ni kadar kelahiran. Biasanya wajar kadar kelahiran ditingkatkan. Kenapa? Untuk membekalkan tenaga buruh, untuk meluaskan pasaran. Ramai orang akan beli barang kalau penduduk ramai. Tak payah ambil kerja asing, mengurangkan pengaliran wang keluar. Imbakkan benda tu. Okay? Tak wajar pun boleh kerana nanti kos sara hidup akan lebih tinggi, penduduk akan jadi sesak, tak cukup perumahan, akan timbul masalah setinggan, akan timbul masalah jenayah. Boleh juga sebut tak wajar. Okey. Kaedah berkesan bagi mengurangkan masalah pertempatan setinggan. Dia cerita bandar Kuala Lumpur ke, dia pun cerita masalah setinggan. Letak gambar rumah yang berterabur, rumah yang tak sempurna tu. Setinggan lah maksudnya. Macam mana dia nak kita sebagai pegawai ataupun orang awam ataupun pencipta alam sekitar nak atasi masalah setinggan di bandar-bandar besar di Kuala Lumpur. Okay. Kita pun katalah menyediakan perumahan kos rendah ataupun mampu milik dengan harga yang rendah, membina rumah pangsa ataupun rumah teres. Kerajaan membangunkan kawasan luar bandar, menyediakan banyak peluang pekerjaan, menyediakan kawasan industri supaya penduduk tu ada pekerjaan dan ada pendapatan. Kalau tidaklah dia tak cukup untuk membuat rumah sendiri. Okay? Lebih selesa lah kalau ada pendapatan. Lain itu boleh meningkatkan kadar upah, menyediakan asrama di pekerja, maka kuranglah berlaku masalah setinggan. Boleh cerita tak? Okay. Malaysia menjadi destinasi kepada masukan tenaga buruh asing. Ni kan ada dah kita cerita banyak dah. Mengapa Malaysia? Sebab Malaysia ni banyak peluang pekerjaan lah. Sebab peluang pekerjaan dalam bidang apa? Industri, pembinaan, pertanian, ladang, pelancongan. Kebanyakan kalau awak datang ke Kuala Lumpur lah, kebanyakannya hampir semua sektor diceburi oleh pekerja asing. Okay. Cadangkan langkah untuk melaksanakan bagi meningkatkan pembangunan ekonomi kawasan dalam gambar. Luar bandar maksudnya. Yang tadi lah.
meningkatkan peluang pekerjaan di luar bandar, menambah kawasan pertanian. Okay. Kerajaan juga menyediakan infrastruktur, membuka industri kecil dan sederhana, membuka kawasan pelancongan baru, membuka kawasan peternakan. Okay. Sikit lagi. Mengapa konsep bandar lestari? Apa maksud bandar lestari? Bandar mesra alam. Tadi dah cerita, teknologi hijau lebih kurang sama lah. Okay. Apa dia? Tanam pokok, kongsi kereta, menggunakan incinerator, menggunakan petrol tanpa plumber, menggunakan kenderaan awam. Apa lagi? Tidak menggunakan ataupun menggunakan bahan degradik, apa yang plastik yang boleh lupus tu. Tidak menggunakan plastik lah maksudnya. Degradigrasi nama dia kan. Okey. Kita semula tapis atap kilang, tu amalan-amalan yang boleh melestarikan bandar. Bagaimana sektor pelancongan dipertingkatkan pada masa hadapan? Kerajaan lah, peranan kerajaan menyediakan kemudahan infrastruktur, mengadakan promosi, membuka kawasan pelancongan baru, memberi tiket tambang murah, promosi tambang murah, ataupun apa lagi? Menyediakan lebih banyak hotel, menyediakan lapangan terbang, memudahkan orang nak keluar masuk. Okay. Bincangkan bagaimana sumber tenaga yang baru berpotensi menjadi sumber tenaga utama di Malaysia. Apa sumber tenaga baru? Tadi saya dah sebut. Hidroelektrik, ombak, suria, air, angin. Kalau ada yang ada di Malaysia lah yang boleh buat di Malaysia. Untuk gantikan sumber bahan aktif fosil, petroleum, gas asli, arang batu. Okay. Kenapa dia berpotensi? Kerana mungkin dia murah, dia banyak, tak habis, dia mesra alam. Okay. Menjimatkan kos. Boleh cerita pasal tu. Okay. Boleh cerita juga pasal krisis air. Macam mana nak kurangkan krisis air. Okay. Wajarkah Malaysia terus mengimport hasil pertanian dari negara luar? Nak tulis wajar boleh, tak tulis wajar pun boleh. Patutnya tak wajarlah import. Kita keluarkan sendiri barangan pertanian kita. Sebab kita ada banyak tanah, kita pun ada teknologi pertanian dan sebagainya. Okay, saya itu sajalah untuk setakat hari ini, untuk esei pula hari ini kan. Okay, ada soalan nak tanya? Tak sampai sejam lah kita hari ini. Sebab semalam 2, hari ni 1 je esei saja. Ramai juga tak masuk kan. Hanya beberapa orang saja yang join. Ada soalan? Cikgu Kama, Ya. nak tanya, Ya, boleh. kalau sosioekonomi tu, maksudnya kita boleh bagi satu dari sudut sosial, satu lagi dari segi ekonomi. Macam tu? Betul? Kadang-kadang Okay. dia sebut berasingan sosial dan ekonomi. Kadang-kadang dia sebut sosial ekonomi. Dua-dua boleh. Benda yang Sebut sama lah. salah satu pun boleh. Kalau tak Baik. sebut ekonomi pun tak apa. Sebut sosial saja pun tak apa. Tapi kalau baik, dua-dua kena ada lah. Dua-dua lah. Okey, baik. Terima kasih. Okay, lagi, esei penting Boleh tengok balik buku tu. Saya sengaja ambil buku Express tu supaya awak buat balik secara esei lah atas kertas kajang sendiri. Tulis semula. Jawapan dah ada. Okay. Nak skema ada lagi tak? Kita share skema Cikgu Sarah. Biar ada orang tengok skema, dia orang jawab semula.
skema yang ada lah. Share dalam grup. Okey, Awak baik. guna skema. Kalau rasa tak ada idea, malas nak cari buku dan sebagainya, tengok skema tu, tengok soalan apa, karang balik. Okey, dengan Betul. cara menulis semula, dia boleh ingat insyaAllah. Betul. Lagi, apa lagi tips? Nak tanya ke, nak apa ke? Ada masa lagi. Nak share siapa yang dah study sampai bab mana, rasa soalan apa yang patut kita bincang keluar. Cikgu, indikator biologi tu apa maksud dia? Indikator biologi, saya rasa indikator tu maksudnya tanda-tanda yang kita nampak. Ya. Mungkin dari segi perubahan warna air ke. Soalan untuk apa ni? Indikator ni pencemaran air ke? Ke pasal apa? Biasanya pencemaran air biasanya. Pencemaran air. Kalau Tapi biasanya sebut Ah. indikator fizikal kan? Kalau fizikal tu fizikal, warna, rasa dia. rasa, bau. Kita tak rasa bau kan? Bau. Ada dalam buku saya rasa indikator ni. Cuba check balik. Buku form Ada 4 dalam ke? buku teks ada. Buku teks ada kan? Buku ada. teks kena belek. Dua-dua buku. Tingkatan 4, tingkatan 5 kena belek. Belek semula. Mana tahu hak yang awak tengok tu, itulah masuk dalam exam nanti. Sebab banyak daripada buku teks dia akan ambil. Kita belajar dalam kelas je buku teks. Kat rumah kita tak tengok dah kan. Belek balik. Tengok balik. Supaya ada terperasan. Oh, dah tengok soalan ni. Okay. Lagi. Saya cuba buat video nak share. Tapi tak kerti nak cut lah. Jadi panjang sejam lebih. Nanti kalau dekat sekolah nanti siapa pandai, kita edit lah video tu. Kita share. Okay. Kertas 1 macam mana kertas 1? Buat latihan kertas 1. Jangan tinggal. Jadi ada masa esok kita tak ada kelas online, tak ada, bersemuka tak ada. Betul kan Cikgu Sarah kan? Esok. Betul. Okey, besok awak buat kertas 1 esok. Hari ni settlekan soalan esei yang saya ajar ni. Tengok buku Express tu semula. Buat balik. Tengok skema yang cikgu share. Mungkin ada dah cikgu share, ada yang akan cikgu share. Buat balik. Yang 8 markah, cuba panjangkan ayat. Yang 6 markah, fakta huraian. Skema dah ada. Awak buat je. Buat. Rasanya kalau berpuluh-puluh keping kertas awak buat tu, ada yang kena nanti. Okay. Kertas 1, saya suruh awak buat esok. Kertas 1, ambil masa, start daripada pagi esok, buat beberapa soalan. Carilah. Kalau tak ada buku, dalam internet ada soalan. Okay. Ataupun cari, saya akan share soalan kertas 1 negeri-negeri lain. Minta je. Cikgu, saya tak ada soalan, dah habis dah buat. Saya share nanti. Soalan kertas 1 tu. Okay. Untuk hari Jumaat, buat kertas 1 saja semua. Hari Sabtu, kita bincang balik kertas 2. Tengoklah gerah ke Cikgu Sarah, ataupun kita nak buat test Cikgu Sarah hari Sabtu tu. Boleh juga. Dan saya boleh tengok besok saya pergi sekolah tengok ada soalan yang dah dari Zo. Ada soalan tu. Kalau ada kita buat test. Apa yang kita belajar 2-3 hari ni yang sebelum ni, kita test dulu. Lepas tu kita baikilah apa kelemahan dia kat mana. Baik. Kat sekolah ada tu yang dah siap photo state lagi tu. Cuma tak tahu negeri mana. Kita tengok balik. So ada Kak Sarah ke kena ambil kat pejabat ke apa? Ada kat bilik guru. Besok saya ambil kunci kan. Esok saya kena ambil kunci amal. Okay. So datang semua hari Sabtu dekat Makmal Komputer. Pukul 8.30 ya.
Okey, itu saja saya rasa. Esok rehatlah, esok buat kat rumah. Study kat rumah. Tapi saya tak tinggal awak. Kalau awak ada soalan dalam Telegram, tanyalah. Tak ada masalah. Saya akan bincang kat situ. Okey? Itu saja Cikgu Sarah, cukup kan? Ya. Okey. Terima kasih kerana join kelas hari ini. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Saya tak share pun link dekat orang. Okey.